kita orang tak boleh, because kalau kita orang provide display ni dekat diorang Samsung dengan LG akan kena cut off daripada Amerika Syarikat. Hai, saya Visarudin dan bersama saya Nazrin, dan ini adalah segmen menuju 2021 di mana saya dan Nazrin akan berbincangkan tentang topik-topik yang kami rasakan akan meletup dan menjadi bualan hangat pada tahun 2021 ini. Jadi tahun ni saya rasa ialah topik, setakat ni topik yang kita sentuh ini adalah topik yang paling hot dan mempunyai repercussion yang sangat tinggi kepada kita, terutama kat rantau ini, iaitu perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Ia dah berlarutan lebih setahun. Jadi kalau anda nak recap tahun lepas pada tahun 2019 sekitar bulan Mei, suddenly Donald Trump cakap okey, kita akan letakkan Huawei dalam entity list yang menyebabkan diorang kehilangan akses kepada GMS. Kemudian dia letak one by one dia punya halangan, tak boleh beli skrin, tak boleh akses kepada chip dan segala. Kita akan cakap dengan lebih ini, setakat recap saja waktu ini. Jadi sekarang ni isu yang pada asalnya hanya melibatkan nak better deal bagi Amerika Syarikat, pasal Donald Trump kata I'm the best businessman, I will get the best deal for America. Nampak tak berjaya dan dia dah mula guna macam teknik gangster je. Cakap kalau kau tak nak terima, aku buat benda ni. Dan kita nampak sekarang. Jadi repercussionnya bagi kita ialah, bagi mereka yang tak tahu, Huawei ni mungkin akan anggap sebagai sebuah syarikat yang hasilkan telefon saja. Tapi itu tak benar. Huawei ialah syarikat telekomunikasi terbesar di dunia dengan rangkaiannya digunakan kat semua negara termasuk kat Amerika Syarikat dan Eropah, dan mereka boleh katakan raja untuk teknologi 4G. Memang diorang memang tapau habis teknologi diorang, dan kat Malaysia pun boleh katakan 80% gunakan Huawei dan juga ZTE. Dan akibat halangan ini, kita punya infrastruktur pun sekarang dalam kesusahan. Saya katakan begitu pasal bukan saja, kalau macam kita tengok dekat US dan juga dekat UK, halangan yang diberikan hanya kerana dia kata kalau kau pakai Huawei, kita akan halang akses kepada intelligence. Itu saja. Jadi dekat Malaysia kita bukan dia katakan sebagai ally yang besar dalam kata ada Four Eyes punya deal yang mengkongsi maklumat rahsia lebih tinggi. Tapi repercussionnya ialah jika anda ada baca Amans, sekarang Huawei dihalang akses kepada chip-chip, kepada foundry. Ramai juga tak tahu nampaknya bahawa Huawei dia boleh design chip sendiri, tapi dia tak ada foundry. Foundry dia gunakan ialah seperti TSMC ataupun Samsung. Jadi apabila mereka tak ada akses kepada foundry, anda bayangkan anda ada blueprint untuk sesebuah kereta ke apa, tapi anda tak ada mesin hasilkannya, tak guna. Dan kalau kita bergantung kepada kelengkapan Huawei untuk 5G, kita tahu ada beberapa syarikat memang sah dah gunakan Huawei kita dalam ujian tempoh hari. Kalau diorang tak dapat nak scale up dan hasilkan benda yang kita test hari tu, chip dah habis, kita sekarang kena mula balik from the beginning. Jadi telco kita mungkin terpaksa langgar kontrak ke apa, dan mengakibatkan roll out pada tahun 2021 di Malaysia akan mengalami gangguan yang besar. Jadi kita dah cakap pasal Malaysia, tapi ada baiknya kalau kita cakap tentang the bigger things. Jadi apa yang sebenarnya yang Amerika dah buat kepada China dalam trade war setakat ini, yang kalau Nazri boleh sentuh sikit? Basically pada asasnya, pasal kita tengok sekarang semua benda adalah made in China. Betul. Tak kisahlah dari segi device, komponen dan sebagainya. So kiranya China sebagai sebuah negara pengeluar dah pun memintas Amerika Syarikat sebagai pengeluar komponen-komponen device. Basically kalau untuk sebuah syarikat di Amerika Syarikat, sebuah syarikat untuk di Amerika Syarikat kena nak succeed, mereka harus mengurangkan kos. Dan masalahnya untuk syarikat-syarikat ini, di US kos untuk pembangunan dan juga pembuatan sangat-sangat tinggi. Oleh kerana itu mereka memindahkan proses-proses ini secara wholesale ke China, ke India, ke Vietnam, Malaysia juga kadang-kadang, untuk mengurangkan kos, tapi masih lagi boleh dijual pada harga yang mereka sasarkan sebelum itulah. Isunya di sini ialah mereka tak sangkakan bahawa China secara perlahan-lahan ini, memang kita dah tahu sejak daripada awal tahun 2000, di mana memang kita boleh lihat boom of all these companies dah start shifting made in China, the products to be made in China.
mereka sedikit sebanyak mencuri idea, mencuri teknologi. Kita boleh tengok ni, macam katakan for instance macam Samsung buat device, memang device dia manufacture dekat China. Tapi ada juga syarikat-syarikat OEM yang macam ni, dia akan ambil schematics kepada produk tu. Lepas tu dia buat sendiri, dia tengok okey macam mana kita boleh buat benda ni lagi murah tapi orang still akan beli pada prestasi yang mungkin tak staraf, tapi bila orang tengok sekali pandang macam benda yang sama. So teknologi China sekarang dah meningkat to the point where mereka boleh produce a copy for copy device at a fraction of the price, harga yang jauh lebih rendah. And ini adalah barang berkualiti tau. Ini bukan barang macam dulu kita ingat ada telefon BlueBerry kan. So sekarang isunya ialah, saya tak tahu untuk Amerika Syarikat, saya rasa untuk Trump ini adalah dia punya Afghanistan, ini adalah dia punya Iraq. Dia dah keluar dari ini adalah dia punya holy war lah, saya katakan. Pasal dengan China, dia kata dia risaukan bahawa security kan, macam ada banyak rahsia-rahsia yang boleh dicuri daripada syarikat-syarikat macam ni. Tapi bagi saya tak masuk akal, kerana kalau betul kalau betul kerajaan China bercadang nak curi rahsia syarikat, rahsia kerajaan dan sebagainya, syarikat-syarikat ni technically dah berpuluh tahun kot dekat China kan. And isunya di sini ialah dia dah block all this. Huawei lah, kita the best example ialah Huawei. Bila mula-mula dia cakap kita tak bagi Huawei guna GMS, kita tak bagi dia guna teknologi Amerika dalam peranti mereka. Itu satu hal. Satu lagi ialah mereka cakap sekarang korang nak guna TSMC pun tak boleh nak build korang punya CPU, because technically TSMC tu dia guna teknologi foundry daripada Amerika Syarikat. Betul. Yang dilesenkan daripada syarikat di US. Dan TSMC pun korang tak boleh pakai. And then it's to the point sekarang macam yang tak ada kaitan langsung, macam Samsung dengan LG yang provide display paparan kepada Huawei pun dah kita orang tak boleh, because kalau kita orang provide display ni dekat diorang Samsung dengan LG akan kena cut off daripada Amerika Syarikat. Jadi ini adalah teknik pembunuhan, technically orang kata assassination attempt lah, tapi by this point macam dah berkali-kali cuba tak jadi juga. So macam dia dah mula attack depan-depan lah. Jadi beralih pula kepada tadi kita cakap pasal peralatan telekomunikasi kan, macam dia punya radio tower apa semua. This is right. Ada banyak negeri-negeri di Amerika Syarikat sebenarnya menggunakan teknologi Huawei untuk naikkan dia punya radio tower, cell tower dia semua. Kerana kalau dia gunakan teknologi macam daripada Ericsson dan sebagainya daripada syarikat-syarikat Eropah, kos untuk menggunakan peralatan tersebut jauh lebih tinggi daripada apa yang Huawei boleh tawarkan. And the best part ialah peralatan radio Huawei is technically supported globally in the sense that macam dia reliable. Dia punya reliability boleh dikatakan jauh lebih tinggi pada kos yang lebih rendah berbanding dengan syarikat-syarikat Eropah lah. Di sini lagi teruk pasal technically speaking ini adalah teknik memakan diri. Pasal kalau anda punya, so kita bayangkan kalau katakan Selangor terpaksa, kerajaan pusat cakap Selangor tak boleh guna peralatan daripada ZTE, daripada Huawei, kita guna peralatan daripada TM katakan TM buat dia punya own radio equipment apa semua. Tapi technically ini susah pasal dia bukan saja kena remove that radio equipment. Dia kena tengok balik. Kalau spek untuk radio equipment tu macam mana? Boleh is it the same as apa yang kita guna sebelum ni? So kalau tak, dia kena calculate balik dekat mana kita nak letak pula benda ni. Itu dah satu lagi masalah. Kalau if it's just plug and play tak ada problem. Tapi bila dia sedar kita punya rangkaian tak sebesar dulu bila kita guna Huawei dengan ZTE. Jadi itu dah menyusahkan kerajaan kerana mereka bukan sahaja kena bayar ganti rugi kepada Huawei because langgar kontrak, mereka terpaksa membayar lagi untuk proses-proses nak membangunkan semula sel tower ni pada lokasi yang baru katakan. Lebih susah lagi kalau nak kena minta kebenaran daripada kawasan-kawasan tu, pasal kadang-kadang macam kita ramai juga orang yang cakap saya tak nak radio tower ni dibina di kawasan perumahan pasal
takut radiation apa sebagainya kan. Itu lagi satu isu. So again, dari segi that particular context, saya rasakan bahawa memang Amerika Syarikat nak try to get to China. Itu yang kita faham. Tapi masalahnya cara mereka gunakan untuk kenakan kerajaan tu sedikit sebanyak banyak memakan diri. Banyak makan diri dan menyusahkan orang lain sebenarnya macam yang berlaku kat kita. The problem is banyak juga syarikat-syarikat Amerika ni sebenarnya bekerjasama dengan syarikat-syarikat daripada China. So dia tak semestinya dikatakan bahawa macam apa-apa yang kita salurkan dekat syarikat China ni akan bagi like wholesale berikan kepada kerajaan. Bagi saya ini especially true untuk TikTok. Satu lagi syarikat China ada ByteDance. TikTok ialah sebuah aplikasi video pendek daripada ByteDance, di mana macam mana saya nak cakap dia menarik. Satu ByteDance ni alasannya masih sama macam kita tengok alasan mengapa Amerika mengharamkan Huawei, kata security. Dan kalau anda nak tahu, sebelum pengharaman itu dikeluarkan oleh pentadbiran Trump, pegawai kerajaan ataupun pejabat awam tidak dibenarkan memasang TikTok dalam peranti yang diberikan kepada mereka. Dan beberapa bulan sebelum itu mereka juga ahli anggota tentera juga dilarang daripada menggunakan TikTok dalam base untuk mengelakkan dipantau. Dan tak yang satu benda yang name yang kita jarang dengar, DJI sendiri pun telah diharamkan daripada senarai drone yang boleh digunakan oleh kerajaan. Jadi kita cakap tadi Huawei. Tapi sebenarnya boleh katakan banyak. Tak silap ada 108 syarikat yang berkaitan dengan China, termasuk beberapa subsidiary Huawei sendiri telah dimasukkan dalam senarai entiti. Dan kita cakap sekarang semua apa yang Amerika buat kepada China. Tapi rasa ada baik kalau kita sentuh juga apa China buat in retaliation. Dan kita cakap pasal TikTok tadi. Dan nampaknya China sekarang dah kata saya tak setuju dengan persetujuan bahawa nak jual TikTok atau pembangunan TikTok global, di mana walaupun 80% masih dipegang oleh ByteDance dan hanya 20% dipegang oleh Walmart dan Oracle. Dia kata tak nak. Dia sekarang mula lawan balik pasal dia realise selama ni dia biarkan saja Huawei kena lenyek dan Huawei terus jadi macam sekarang hidup pun dah tak boleh, pasal tak boleh nak hasilkan peranti dan tak boleh jual. Jadi nampaknya dah nampak turning. Xi Jinping nampaknya dah tak nak menerima lagi. Dan dengan ByteDance ni yang walaupun kita tahu hari tu dah kata dah setuju nak hasilkan TikTok global, sekarang bergantung kata betul-betul di hujung tanduk telur tu. Jadi sekarang kita tak tahu macam mana. Dan konklusinya kepada benda ini amat bergantung kepada keputusan pilihan raya presiden yang akan berlaku pada 3 November ini. Kita tahu Amerika sekarang macam dah mula mengamuk dengan Trump sendiri mengapa dia buat. Tapi China memang betul-betul berharap bahawa Donald Trump kalah. Pasal dia orang tahu yang menyebabkan isu ni, orang yang tak reti kata Donald Trump ni bukan seorang politician. Dia adalah seorang businessman. Dan dia tengok semuanya dari point of view business. Aku boleh untung ke tidak, dia tak fikir orang lain. Dia memang aku je. Jadi dia amat berharap bahawa kalau Joe Biden menang, dia harap bahawa benda ni akan overturn. Tapi kita tahu sekarang isunya ialah sejak lebih setahun yang lalu Presiden Trump kata bahawa isu kita sekarang bukan kita ada masalah dengan China. No, isu kita ialah security tanpa memberikan sebarang bukti yang kukuh mengatakan memang betul China buat apa yang dikatakan menerusi Huawei. Jadi kalau tiba-tiba katalah esok Joe Biden menang pun, saya tak yakin bahawa 2021 bahawa isu ni akan selesai dan Huawei akan go back to where it was. Jika kita boleh roll back time kepada tahun 2018, apa yang jadi kepada ZTE? ZTE pun masa tu mengalami masalah. Dia kena masuk entity list dan cara ZTE untuk membenarkan mereka berniaga semula ialah letakkan beberapa representatif wakil daripada Amerika dalam board of director untuk memastikan mereka tak lakukan benda yang tidak dibenarkan oleh Amerika Syarikat dan melanggar pelbagai sanction daripada PBB. Dan apa yang mereka cuba lakukan dekat TikTok ni adalah pada skala yang lebih gila. Di mana saya kata yang gila pasal kalau dekat ZTE dia hanya meletakkan beberapa orang dalam board of director. Ini dia orang kata no, jual semua TikTok Amerika Syarikat, pindah semuanya dengan orang baru. Taktik tu nampaknya tak berjalan seperti yang dia inginkan. Dan apa yang saya rasakan akan menarik pada tahun 2021 dan trade war ini
amat bergantung apa yang akan jadi pada 3 November. Oh. Tapi itulah, memang betul saya tak rasa bahawa 2021 selepas pilihan raya besar mereka, because pilihan raya mereka sekarang pun macam kita tak tahu lagi siapa yang akan menang. Itu yang paling menakutkan bagi saya sebenarnya. Kita tak dapat tahu outright siapa yang kita lihat akan menang pilihan raya tersebut, sama ada Trump ataupun Biden. But the worst case scenario ialah literally kalau Trump menang lah. Itu ialah literally the worst case scenario, di mana saya rasa Trump akan terus attack satu-satu syarikat-syarikat China ni, di mana yang kalau dia tengok ini dah mula membesar, tapi kita attack, kita tak boleh bagi dia ni. Jadi ugly precedent lah. And satu lagi yang teruk ialah China retaliation daripada China ialah agreement di antara Nvidia dan juga ARM. Pasal Nvidia dengan ARM pun dah agree. Okay, ARM akan dibeli oleh Nvidia pada harga $40 billion. Dan ini akan basically the nail in the coffin for all technology companies in China bagi saya, kerana jika syarikat ini jika ARM dimiliki oleh syarikat Amerika Syarikat, Nvidia, walaupun dia punya headquarters masih lagi berada di UK, ini akan membuatkan isu di mana langsung tak boleh guna teknologi ARM. Dan kalau anda ingat video kita cakap itu pasal Apple Silicon, ARM ialah arkitektur yang akan menjadi enjin kepada komputer for the next generation. Jadi repercussionnya amat besar. Dan yang menarik juga, kalau saya boleh sentuh juga, dalam masa 2-3 hari kebelakang ini, sekarang kerajaan China cuba untuk menarik Google dalam antitrust. Pasal dikatakan bahawa Google sekarang menggunakan posisi mereka sebagai sistem operasi yang paling dominan di pasaran untuk twist the arm of manufacturer. Dan kita tahu daripada top 5 peranti terbesar Android, 3 daripada China. Dan kalau kata anytime dia boleh kata kita tak akan bagi sokongan, 3 syarikat besar ni daripada China akan mati, dan mereka rasakan tak boleh, kita kena do something. Dan macam kita tengok apa jadi dekat isu TikTok, apa yang jadi dekat isu di antara Nvidia dan ARM, dan sekarang Google. Jadi ini adalah benda sangat messy. Ini sangat susah untuk China juga, kerana track record for human rights di negara tersebut sendiri kira macam hipokrit lah orang panggil kan. Tak ada perkataan lain yang boleh digunakan selain daripada hipokrit. Pasal kalau kita tengok semua laporan global, kita tengok macam China is not innocent. Boleh cakap memang syarikat dia mungkin tak ni, tapi kalau kerajaan China sendiri yang cakap ini salah, apa yang diorang buat salah, tapi secara teknikalnya apa yang awak buat dekat company luar di China pun secara teknikal tak betul juga, betul. Kan? Dan paling menarik sekali, Amerika pun not innocent juga. Kita ada 2 kuasa besar yang jahat. Cuba tak ada baik dan tak hanya jahat, cuba, tak ada baik. Kedua-dua cuba ingin menegakkan benang yang kering. Benang yang kering. Tak tahu pasal kering, benang kering benda kan. Okey, tadi itulah dia sedikit sebanyak tentang kenapa isu perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China ini saya rasakan besar. Kami rasakan besar pasal bukan saja repercussionnya bukan saja pada Amerika Syarikat dan China, tapi global. Dan kita boleh, saya ada satu analogi nak katakan sini sebagai wrap up, ialah bayangkan ada satu kaiju bergaduh dengan Ultraman, kita dekat bawah orang tengah lari tu. Kena senang. Itu situasi kita, pasal kita tak akan menang. Apa-apa jadi pun, bandar rosak ataupun kaiju menang, kita akan terperangkap. Jadi ini saja video untuk kali ini. Teruskan untuk seterusnya dalam siri menuju 2021. Saya Fisarudin. Saya Nazrin. Jumpa anda di video seterusnya. Bye bye.